Selamat pagi, Shalom. 弟兄姐妹早上好，平安。 Boleh coba tolong kita lambaikan tangan supaya kita menunjukkan kita siap menerima firman Tuhan. 那可以 Amin. 挥挥手，表示我们已经准备好聆听主的话语。 Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur karena saya berkesempatan dan diberi kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我很高兴今天早上我可以有这个机会来传讲主的话语。 Sebetulnya saya ada nama Mandarin. 其实我有中文名字，李福昌，福昌，OK， 李福昌。 Ya, itu dia, saudara-saudara ya. Jadi saya lupa untuk memberikan nama Mandarin saya. 我忘了给我的中文名字。 Saudara, saya ingin menyampaikan dua ucapan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan khotbah. 我正道之前呢，要先给2个祝福语。 Yang pertama tentu saja kongsi. 第一的祝福语当然是恭喜恭喜。 Ya, karena saya masih melihat ada dekorasi dan juga belum 15 hari setelah Imlek toh. 对对，因为我还看到这个新春的布置，而且还没有过15天。 Dan ucapan yang kedua saya juga ingin mengatakan selamat ulang tahun buat GKY PIK yang ke-16. 那第二的祝福语，我也要就是恭祝碧堂会第16周年快乐。 Nah, kalau usia 16 itu di manusia itu usia remaja, saudara-saudara. 那16岁就是相当我们人类的就是青年的岁月， Usia yang penuh dengan gairah dan semangat. 就是充满就是充满积极心的。 Itu sebabnya saudara saya juga berharap dan berdoa kiranya gereja ini penuh dengan semangat bagi Tuhan. Amin. 所以我也要为这教会祷告，让这个教会可以为神兴奋起来。 Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema pada hari ini adalah panggilan menjadi murid Kristus. 弟兄姐妹，今天的主题就是成为基督门徒的呼召。 Siapa itu murid Kristus? 基督的门徒是谁呢？ Mungkin ketika saudara mendengar kata murid, 可能当弟兄姐妹听到门徒这个词的时候， saudara segera membayangkan seseorang yang duduk di kelas dan belajar. 可能弟兄姐妹可能会想到坐在班上学习的学生， Tentu saja itu benar. 那当然是正确的。 Murid Kristus artinya adalah seseorang yang suka dan rajin belajar firman. 基督的门徒，所谓基督的门徒，就是喜欢学习主的真理、主的话语的人。 Tetapi menjadi murid Kristus itu tidak cukup kita suka belajar. 但是作为基督的门徒，只有喜欢学习是不够的。 Menjadi murid Kristus itu bukan sekedar kita menghafal ayat Alkitab atau pandai di dalam kepala kita. 做一个基督的门徒，不仅仅要聪明或者背下所有的经文， Ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar belajar firman. 有比学习更重要的。 Dan itulah yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. 这就是我们今天早上将要思想的。 Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, sudah saya sediakan di depan. 我们一起翻开主的经文。 Ya, oke. Ini saya arahinnya kemana ya? Sana ya, oke. Baik. Ya. Atau bisa tolong bantu diklik aja? Ya, nanti saya begini langsung klik aja ya. Jadi seolah-olah ininya hidup gitu ya. Mari kita lihat Matius pasal 4 ayat 17 sampai 23. 我们一起看马太福音第4章第17到第23节。 Sebetulnya ayat yang diberikan kepada saya dari pihak gereja itu dari ayat 18 sampai 22. 其实教会给我的经文是从第18节到第22节。 Tetapi saya sengaja mengajak kita melihat dari satu ayat sebelumnya dan mengakhiri dengan satu ayat sesudahnya. 但是我要跟大家一起看，从第17节到第23节为止。 Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikut Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. 中文的第17节，从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。Saudara, apa artinya menjadi murid Kristus? 弟兄姐妹，所谓的成为基督的门徒是什么呢？ Dan kita akan coba menjawab pertanyaan ini sepanjang khotbah. 我们将看这个题目。 Dan saya akan mengajak kita fokus pada satu ayat, yaitu di dalam ayat yang ke-19. 而且我们将集中与第19节。 Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu semua akan kujadikan penjala manusia." 耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。” Saudara perhatikan di dalam ayat ini ada dua hal. 弟兄姐妹，你们可以在这里看到有两件事。 Yang pertama, Yesus memberikan undangan, "Ikutlah aku." 第一件就是耶稣给他们了一个邀请。 Saudara, ini adalah sebuah undangan untuk orang-orang menjadi murid Yesus. 这个就是一个给其他人的邀请，来跟从耶稣。 Karena pada saat itu mereka sudah tahu Yesus adalah seorang pengajar, Yesus seorang rabi. 因为那时候人们都已经知道了耶稣是一个教师，是一个拉比。 Jadi ketika Yesus berkata kepada seseorang, "Hei, ikutlah aku," orang itu tahu bahwa artinya dia diajak untuk menjadi murid Yesus. 所以当耶稣对某个人说“来跟从我”，那么那个人就一定知道他要跟随耶稣。 Tetapi yang menarik saudara-saudara, Yesus juga berkata, "Aku akan menjadikan kalian sebagai penjala manusia." 但有趣的也是，就是耶稣也说：“我要叫你们得人如得鱼一样。” Nah, apa ini artinya? 那这是什么意思呢？ Saudara, saya yakin kita sekalian sering mendengar istilah ini. 弟兄姐妹，我相信我们常常听到这句话。 Tapi apakah betul kita mengerti arti dari penjala manusia itu? 但是我们是否真正的了解这个句子的含义？ Nah, saudara, kita melihat bahwa menjadi murid Kristus itu sama dengan menjadi penjala manusia. 所以在这里我们可以知道，就是成为基督的门徒，跟成为得人如得鱼一样的渔夫是一样的。 Itu sebabnya saya mengajak kita untuk mengerti terlebih dahulu apa arti menjadi penjala manusia. 所以我要先让大家一起看“得人如得鱼一样”是什么意思呢？ Karena kalau kita mengerti ini, berarti kita juga mengerti apa arti menjadi murid Kristus. 因为如果我们明白这一点，那么我们肯定也明白成为基督门徒的含义。 Karena tampaknya dua hal tersebut tidak terpisahkan dan justru saling memberi arti.
因为这两件事根本是分不开的，而且互相给了意义。Nah, saya akan menyampaikan dua arti menjadi murid Kristus. 那我将给这个成为基督的门徒的两个含义， Berdasarkan istilah penjala manusia. 就是根据这个得人如得鱼一样的。 Yang menarik saudara-saudara, istilah ini sebetulnya pernah muncul di dalam perjanjian lama. 有趣的是，这句话在旧约里面出现过， Yaitu di dalam Yeremia pasal 16 ayat 16. 就是在耶利米第16章第16节里面。 Di situ dikatakan, Aku Tuhan hendak memanggil banyak nelayan untuk menangkap orang-orang ini. 在那里说，耶和华说：“我要召许多打鱼的，把以色列人打上来。” Tuhan akan mengirim orang-orang untuk menjala manusia. 主耶稣会召许多人来把那些人捕上来。 Nah, apa artinya di dalam Yeremia ini, saudara? 那在这耶利米的这句话有什么意义呢？ Saudara, Yeremia hidup di saat umat Tuhan sedang dihukum oleh Tuhan. 那么耶利米呢，他正活在一个主的人民正在受惩罚的一个时代。 Umat Tuhan sedang dibuang ke Babel. 主的人民正在被丢弃到巴比伦那边去。 Umat Tuhan tidak lagi hidup di tanah perjanjian. 主的人民不再活在主所应许的土地。 Umat Tuhan tersebar di banyak daerah. 主的人民就是活在各地。 Ini adalah penghukuman Tuhan atas umat Tuhan yang menyembah berhala. 这就是主给他那些拜偶像的人民的惩罚。 Tetapi di dalam Yeremia pasal 16, Tuhan memberikan sebuah janji pengharapan. 但是在耶利米的第16章这里，主给了新的盼望， Bahwa umat Tuhan yang tersebar di pelbagai daerah itu akan suatu hari dibawa kembali oleh Tuhan ke tanah perjanjian. 就是被撒在各地的子民，有一天将会再被集合起来。 Dan inilah yang dimaksud dengan kiasan Tuhan akan mengirim banyak orang untuk menjala manusia. 这就是耶利米所谓的主要召许多打鱼的，把许多人捕上来。 Sebagaimana ikan-ikan di danau atau di laut itu dikumpulkan kembali di dalam satu jala, 就好像在海里的那些鱼被捕上来那样子。 demikianlah juga umat Tuhan yang terserak itu akan dikumpulkan kembali menjadi kerajaan Israel yang baru. 主的子民撒在各地的子民，总有一天也会被召集在一个地方。 Maka saudara, ketika Yesus menggunakan istilah penjala manusia, 所以当耶稣用得人如得鱼一样的这句话， yang dimaksudkan Yesus adalah dia ingin mengumpulkan orang-orang umat pilihannya untuk menjadi satu di dalam kerajaannya. 就是他想要照他所拣选的子民，在他的天国里。 Nah, kalau dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu dikumpulkan kembali ke tanah perjanjian itu secara lahiriah. 那么之前就是在旧约里面，主的子民那些撒在各地的子民被召集在主的应许之地。 Di dalam perjanjian lama, yang namanya kerajaan Allah itu adalah bangsa Israel. 在旧约里，主的国度指的就是以色列人民， Tidak demikian dengan kita di zaman sekarang. 跟我们现代的人是不一样的含义。 Kerajaan Allah yang dimaksud itu adalah kumpulan orang-orang percaya dari pelbagai suku dan bangsa. 就是神的天国，就是各种各样的人，包括民族。 Kalau dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu harus dikembalikan ke tanah perjanjian. 若在旧约里面，神的子民要被
被挤到这个应许之地。 Maka kita yang hidup sekarang menjadi umat Tuhan bukan dengan cara kita ke Israel, bukan. 那么我们现在作为神的信徒，不是说我们要回到以色列那里去， Kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, yaitu dengan pertobatan. 我们成为神的国度的一份子，就是接着悔改。 Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, dia memberitakan kabar pertobatan, undangan pertobatan kepada semua orang. 这就是为什么耶稣当他开始他的侍奉的时候，他传起道来说天国近了。 Melalui pertobatanlah orang-orang bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. 通过悔改，人们可以成为天国的一部分。 Maka arti yang pertama saudara menjadi murid Kristus itu adalah kita membawa dunia masuk ke dalam kerajaannya. 那么，成为基督的门徒的第一个含义，就是把世界带入神的国度里。 Kita mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya. 我们把福音传给那些还未信耶稣的人。 Kita membawa mereka, menuntun mereka untuk sampai kepada pertobatan. 我们引领他们一直到悔改为止。 Itulah artinya saudara kita menjadi murid Kristus. 这就是成为基督的门徒的含 Murid 义。 Kristus bukan anggota gereja yang pasif. 基督的门徒不仅仅是教会的会友而已。 Murid Kristus bukan orang Kristen yang hanya aktif di hari Minggu. 基督的门徒不仅仅是就是在礼拜天来到教会Murid Kristus bukan sekedar kita setia dan rajin datang ke gereja dan melayani di gereja. 基督的门徒不仅仅是礼拜天来到来到教会侍奉和敬拜主而已。 Murid Kristus adalah orang-orang yang bersedia keluar ke dunia ini. 基督的门徒就是那些愿意去外面传福音的人， Untuk menyampaikan pesan Injil, untuk mengundang orang-orang bertobat. 把福音传给所有的人，让他们可以悔改。 Dengan demikian kita membawa dunia ini, membawa sesama manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. 这样，我们就把世界、把世上的人带入神的国度里。 Nah saudara kita lihat sekarang arti yang kedua. 现在我们看第二个含义。 Nah arti yang kedua ini saudara kita perlu sedikit lebih melihat banyak hal referensi dari Alkitab. 那么第二个的含义，我们要看许多圣经的一些经文， Tetapi saudara jangan khawatir, saya pasti akan menjelaskan. 但是我会一个一个的解释。 Nah arti yang kedua ini saudara berkaitan dengan tindakan menjala ikan. 第二个含义就是跟捕鱼的行动。 Saudara ketika seorang nelayan menjala ikan, itu artinya dia sedang mengeluarkan ikan dari air, betul nggak? 弟兄姐妹， Betul nggak? 当一个渔夫捕鱼的时候，表示他把在海里面的鱼捞上来， Ya 是 kan? 不是这样子？ Kalau kita menjala ikan atau kita memancing ikan, kita berhasil menangkap ikan, maka artinya kita sedang mengeluarkan ikan dari air, betul nggak 若 saudara? 我们捕鱼或者钓鱼的时候，表示我们正在把那条鱼从水里面捞出来，是不是这样子呢？ Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menjadikan kalian penjala manusia. 所以当耶稣说我将使你们得人如得鱼一样， Maka ada satu gambaran yang Yesus hendak sampaikan. 那么主耶稣要告诉我们一件事， Seolah-olah kita itu akan membawa atau membuat orang-orang itu keluar dari air. 就好像我们将使那些就是将把那些人从水里捞出来， Apa ini artinya? 这有什么含义呢？ Tentu ini bukan bukan artinya kita menjadi penjaga pantai gitu ya, yang menyelamatkan orang-orang yang mau tenggelam gitu ya. 这不是意味着我们成为就是守海边的那个
救人的人员。 Kita menyelamatkan orang-orang keluar dari air. Nah, kita mesti mengerti apa arti air yang dimaksud di sini. 我们把那些快要沉下去的人拯救出来，那么我们要去了解水这个含义。 Saudara, menarik sekali di dalam Alkitab, himpunan air yang besar itu menjadi simbol dari penghukuman Allah atau kehancuran akibat dosa. 有趣的就是在圣经里面所提到的，就是那个大洪水，象征着神或者上帝的惩罚。 Misalnya saudara, saya kasih saudara beberapa referensi di Perjanjian Lama. 我想给大家看旧约里面的一些经文。 Himpunan air yang besar ini seperti laut, danau, atau air banjir. 这个大洪水可能就是海里的水，或者淹水的那个大洪水。 Misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. 比如说在创世纪第1章第2节， Ketika Tuhan belum menciptakan segala sesuatu, 当上帝还没有创造一切的时候， dikatakan bahwa dunia ini saudara diliputi oleh samudra raya. 所以这世界全部都是海。 Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. 神在海面上浮。 Nah saudara, ini adalah sebuah penggambaran bahwa sebelum dunia diciptakan, yang ada adalah kekacauan itu. 就是一个描绘说，当上帝还没有创造这世界之前，世界是慌乱的。 Samudra raya di dalam Kejadian pasal 1 itu merupakan simbol kekacauan sebelum Tuhan menghadirkan keteraturan di dalam ciptaan. 在创世纪第1章第2节，这个象征着神还没有给他的就是律法之前的一些混乱世界。 Dan kita tentu ingat dengan kisah dari Nabi Nuh. 那我们肯定还记得就是诺亚的故事。 Saudara, ketika umat manusia itu begitu berdosa dan jahat di mata Tuhan. 当人类犯罪，而且在神的眼里是非常坏的。 Saudara masih ingat bagaimana Tuhan menghukum mereka? 大家还记得神如何惩罚他们吗？ Dengan cara apa? Mendatangkan apa? Yes, air bah, banjir yang besar. 就是神给了他们大洪水。 Saudara, beberapa waktu yang lalu Jakarta mengalami banjir di beberapa lokasi. 就是前段时间我们雅加达就是很多地方都淹水了。 Ya, rumah koko saya, Pendeta Hengki Setiawan, itu juga banjir di depannya satu betis itu, ya, setinggi betis orang dewasa itu. 我哥哥的家就是 Hengki 牧师也淹水了。 Kenal ya, koko saya Hengki Setiawan, tahu? Ada yang tahu? 弟兄姐妹认识吗？我的哥哥。 Yang mukanya mirip-mirip saya tapi gantengan saya sedikit. 他的脸跟我差不多一样，但是我比他帅。 Ya. Wah, jadi saudara, Jakarta itu sempat banjir di beberapa lokasi. 所以雅加达有几个地区就是淹水了。 Tetapi air bah yang dikirim oleh Tuhan pada zaman Nuh itu jauh lebih dahsyat daripada banjir di Jakarta, saudara-saudara. 但是当时的大洪水比我们在雅加达前段日子的淹水还要厉害。 Sekali lagi saudara, air bah itu menjadi sebuah simbol penghukuman Tuhan atas orang-orang yang berbuat dosa dan jahat. 这个大洪水呢，就是象征着神对那些犯罪的人的一个惩罚。 Lalu kita ingat di dalam kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 然后我们也应该还记得，当摩西带领以色列人走出埃及的时候， Ketika orang-orang Israel itu terpojok di depan Laut Merah itu. 就是当以色列人站在就是红海面前不能继续走的时候， Sementara pasukan Firaun mengejar mereka dari belakang. 然后背后就是法老的士兵追着他们。 Lalu Tuhan secara ajaib membelah Laut Merah sehingga umat Tuhan bisa menyeberang di tengah-tengahnya. 然后上帝很奇妙的把那红海分开了，让以色列人可以走过去。 Tetapi ketika tentara Firaun masuk ke dalam belahan laut itu,
Lalu Tuhan menutup kembali, itu menjadi simbol penghukuman atas Firaun. 但是当法老的士兵就是走过那红海的时候，上帝又把那红海放回它的原来的形状，然后把那些士兵淹死了。这就是上帝对法老的惩罚。 Dan ada satu cerita lagi yang saudara pasti tahu ya kalau saudara dulu sekolah minggu. 还有一个故事就是大家肯定知道的， Ini cerita favoritnya murid-murid sekolah minggu. 这是主日学生喜欢的故事， Cerita tentang Yunus. 这是约纳的故事。 Saudara ingat ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan. 大家还记得是当约纳不听从神的话语的时候， Maka Yunus dilempar ke laut, betul nggak? 那么约纳被丢弃到海里去。 Sekali lagi saudara, cerita-cerita ini memberikan sebuah petunjuk bahwa laut atau air yang besar itu adalah simbol dari penghukuman dan kerusakan dosa. 这些故事呢，象征着神对那些犯罪的人的惩罚。 Maka kita kembali kepada istilah menjala manusia. 那么我们再回到“得人如得鱼一样”这句话。 Menjala manusia itu artinya kita secara simbolik mengeluarkan orang-orang dari air. 得人如得鱼一样，象征着我们把人从海里捞出来。 Dan air di sini saudara bicara tentang kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. 那么这里的水象征着因为罪恶而毁灭的一切。 Kita membantu orang-orang untuk bisa lepas, untuk bisa merdeka dari akibat-akibat dosa. 我们帮助其他人、别人，让他们可以从罪恶的捆绑被释放。 Kita menolong orang-orang untuk bisa pulih dari keadaan yang dirusak oleh dosa. Itu maksudnya. 我们帮助别人，让他们已经被罪恶所损坏的，可以再次恢复。 Itu sebabnya saudara ketika kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. 这就是为什么我们在马太福音第4章第23节那里看到耶稣医治百姓各样的病症。 Yesus memulihkan orang-orang dari akibat-akibat dosa. 耶稣使那些因为罪恶让他们可以得恢复。 Dan kita tahu di dalam hidup pelayanan Yesus dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit. 我们知道耶稣不仅医治人们的病症， Dia mengusir setan dari orang yang kerasukan. 他也把那个被鬼附的从他的身上出去。 Dia membangkitkan orang yang sudah mati. 他把死人让他们再复活。 Dia memberi makan kepada yang kelaparan. 他给那些饥饿的人食物吃。 Nah saudara perhatikan yang dilakukan Yesus itu adalah memulihkan, mengeluarkan orang-orang dari kerusakan karena dosa. 所以弟兄姐妹可以看到，耶稣所做的就是把那些因为罪恶所损坏的，让他们可以再次得医治、得恢复。 Apa saja kerusakan karena dosa saudara? 因着罪恶而损坏的有哪些事呢？ Ya tadi saya sudah menyebut secara implisit. 刚才我已经说出来了， Sakit penyakit, 就是疾病， kelemahan tubuh, 我们身体的软弱， kejahatan, 就是恶行、 perang, 战争， tragedi-tragedi, 许多悲哀的事情， dan kematian. 包括死亡。 Saudara itu adalah akibat-akibat dari dosa. 这就是因为罪恶。 Saudara sebelum saya lanjutkan, saya mau menyampaikan satu catatan tambahan supaya saudara tidak salah paham. 我继续之前，我要再告诉大家一件事。 Saya tidak mengatakan bahwa ketika saudara mengalami itu semua berarti saudara yang berdosa. Itu karena dosa saudara, bukan. 我的意思并不是说，当弟兄姐妹你们面对这些事情的时候，表示或者意味着你们犯了罪。 Bukan berarti ketika saudara kena kanker lalu saudara berkata pasti karena dosa saya gitu ya.
就是当弟兄姐妹得癌症的时候，并不表示弟兄姐妹犯了罪， Bukan itu, saudara. 并不是那样的。 Tetapi tetap kita mesti mengerti bahwa penyakit, kejahatan bisa masuk ke dunia itu karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, betul nggak? 我们要清楚的知道，就是世上会有疾病，会有痛苦，就是因为我们人类已经坠落罪恶了。 Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ketika mereka belum jatuh dalam dosa, tidak ada sakit penyakit, kesedihan, kesengsaraan dan sebagainya itu. 就是神想说，当亚当夏娃还没有跌入罪恶中，就是没有疾病，没有痛苦。 Maka saudara, apa artinya sekarang yang kedua menjadi murid Kristus? 那么现在第二个含义，成为基督的门徒是什么呢？ Kalau yang pertama, kita membawa dunia, kita membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. 若第一个含义就是我们把人类或者把世界带入神的国度里， Melalui pemberitaan Injil, 就是通过传福音。 maka arti yang kedua, saudara-saudara, adalah kita membawa kerajaannya ke dalam dunia. 那么第二个含义就是我们把神的国度带到这世上来。 Kerajaan Allah itu artinya adalah segala sesuatu yang 180 derajat bertolak belakang dengan dosa. 主的或者上帝的国度就是和世界是完全相反的。 Kita bawa kerajaan Allah ke dalam dunia, saudara. 我们把神的国度带到这世上来， Di mana di situ ada sakit penyakit. 那里有疾病， Kita menghadirkan kesembuhan. 我们将医治带来； Di mana di situ ada kelaparan. 有饥饿的时候， Kita membantu menyediakan makanan. 我们帮助他们，提供他们食物； Di mana di situ ada kejahatan. 那里有恶行， Kita menghadirkan keamanan. 我们给他们安全感。 Atau seperti doa terkenal dari Santo Franciscus Assisi. 或者就像Santo Franciscus 的著名的一个祷告词， Di mana ada kebencian, biarlah aku membawa cinta. 哪里有怨恶，我就把爱带过去； Di mana ada penghinaan, biarlah aku membawa pengampunan. 哪里有羞辱，我带原谅； Di mana ada permusuhan, biarlah aku membawa persatuan. 若有憎恨，我带合一； Di mana ada keraguan, biarlah aku membawa iman. 若有犹豫，那我带信心； Di mana ada keputusasaan, biarlah aku membawa pengharapan. 若有灰心的话，我带给他们希望； Di mana ada kesedihan, biarlah aku membawa penghiburan. 若有伤心难过的时候，我带给他们安慰。 Saudara, itulah artinya kita membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini. 弟兄姐妹，这就是我们把神的国度带到这世界上来的意义。 Ketika saudara menjadi seorang dokter, saudara membawa kesembuhan kepada sakit penyakit. 若弟兄姐妹是一位医生的话，那么弟兄姐妹会带医治给病人。 Ketika saudara menjadi guru, saudara membawa pencerahan di dalam kebodohan. 当弟兄姐妹当一位老师的话，那么会带知识给学生们。 Atau mungkin saudara adalah pedagang, saudara menghadirkan hal-hal yang dibutuhkan oleh sesama manusia. 若弟兄姐妹是商人，那么弟兄姐妹会把人们所需要的带给他们。 Saudara, menjadi murid Kristus bukan hanya membawa orang-orang masuk dalam kerajaan Allah, tapi kita juga menghadirkan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. 弟兄姐妹成为基督的门徒，不仅仅把世人带到神的国度里，但是我们也把神的国度带到这世上来。 Saudara, inilah yang disebut dengan Injil yang sepenuhnya. 这就是全备的福音。 Kita tahu ya ada full gospel, apa itu?
full gospel businessman ya, businessman full gospel itu ya. 我们可以知道，就是有 Betul ya? 全备商人的团契， Itu pakai istilah full gospel, Injil sepenuhnya. Ya. Nah, Saudara, kita lihat Injil yang sepenuhnya adalah seperti ini. 我们一起看全备的福音，就是 Kita bukan hanya mengabarkan Injil, kita bukan hanya fokus pada keselamatan jiwa. 我们不仅传福音，就是把焦点放在救赎， Tapi kita juga menghadirkan keadilan di tengah dunia ini. 但是我们也把公义带到这世上来。 Keadilan itu adalah upaya menghadirkan hal-hal yang dibutuhkan untuk manusia hidup dengan baik. 公义就是给人们让他们可以活得更好的一件事。 Kita menghadirkan kesembuhan, 我们带来医治， kita menghadirkan rekonsiliasi atau perdamaian. 我们带来和平， Kita menghadirkan keamanan, ketertiban. 我们带来安全规律。 Nah, Saudara, inilah panggilan kita sebagai murid Kristus. 这就是我们成为基督门徒的呼召。 Kita bukan hanya mengabarkan Injil, 我们不仅传福音， tapi kita juga harus melayani masyarakat, melayani dunia ini dengan profesi kita, dengan dengan keadaan kita. 但是我们也要以我们的职业去服侍我们四周围的人。 Saudara, itu sebabnya semua profesi itu berharga dan mulia di mata Tuhan. 所以弟兄姐妹，所有的职业职分在神的眼里是一样重要的。 Mulai hari ini berhentilah berpikir bahwa pendeta saja yang berharga, ya. 从今天开始，我们要停止这样子想，只有牧师最重要。 Semua profesi bisa dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Amin. 神可以用任何人、任何职业，把神的国度带到这世上来。阿门吗？ Oh iya. Saudara sadar enggak? Kalau saudara bisa makan, coba ya kita ambil contoh yang sederhana deh. Misalnya bacang. 我们来个例子，就是简单的例子。如果弟兄姐妹吃肉粽的时候， Ya, saudara pasti tahu ya bacang ya, pernah makan bacang ya. 弟兄姐妹肯定吃过。 Saudara sadar enggak? Berapa banyak profesi yang dibutuhkan untuk bisa ada bacang di depan kita dan kita bisa makan. 弟兄姐妹是否觉悟到有几份职业 Iya kan? 来做这个肉粽？ Coba saudara sebut bacang itu ada apa aja? Unsurnya apa aja? 里面包含什么食料呢？ Nasi atau ketan, betul ya? 米 Nasi 饭 atau 或者糯 ketan? 米。 Saya lebih suka bacang yang nasi ya. 我比较喜欢用米饭做的肉粽， Apalagi saudara, isinya ada apa? Ayo AI biasanya jago-jago nih bikin bacang ini. 它的食料还有哪些呢？ Ada daging, betul ya? 有肉， Daging apa? Babi bisa ya. Babi biasanya toh? 一般是 Ayam, 猪肉， ya, 对， babi 鸡 atau 肉、 ayam gitu ya. 鸡肉或猪肉， Apalagi? 还有哪些？ Telur ya, telur asin, ya 还有 kan? 咸蛋， Ada apa lagi? Kecap, bumbu-bumbu, betul ya? 对，一些就是调料的。 Kalau yang istimewa ada jamur hiyoko. Wah, 特 ini 别 jadi 的就是 lapar 有 kita ya. 有蘑 Jadi 菇， lapar ini. Dan jangan lupa bacang itu dibungkus dengan daun, betul nggak? 那么不要忘记这个肉粽还要用叶子包起来。 Coba saudara hitung berapa profesi itu yang dibutuhkan untuk supaya bacang itu bisa kita nikmati itu. 所以大家可以看到有就是几份职业要一起合作，把这个肉粽做好。 Saudara jangan bilang ya cuma satu profesi tukang bacang. Enggak 弟 saudara. 兄不要说只有一份职业就是卖肉粽的人， Ya tukang bacang bisa dapat nasi dari mana? 卖肉粽的可以从哪里得到那个米饭？ Dari tukang beras, betul nggak? 就是从卖米的人。 Tukang jual beras maksud saya. Nah tukang jual beras dapat beras dari mana? 那么卖米的人从哪里得到他的米？ Ya dari pengecer atau dari apa itu ya. Pokoknya dari lebih besar lagi grosiran itu. Dan mereka dapat dari mana? Dari petani padi. 就是最后他们从农夫那里得到的这个道。 Saudara, banyak profesi yang dipakai Tuhan untuk bisa menghadirkan cuma satu bacang di depan mata kita. 所以弟兄姐妹，神用了
很多者业把一块肉盅带到我们的面前。 Jadi hari ini saudara berhenti, kita merasa rendah diri karena profesi kita tidak elit orang lain. 所以弟兄姐妹要停止想说我们不比别人好。 Bahkan kalau saudara hanya tukang sapu, saudara bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui pekerjaanmu. 甚至若弟兄姐妹是一个打扫或者清洁工的话，神也可以重用你们的职业来把他的天国带到这世上来。 Saya sangat percaya kebersihan itu adalah bagian dari kerajaan Allah. 我非常相信，就是清洁也是天国的一部分。 Saudara, itulah yang dikatakan oleh N.T. Wright. 这就是 N.T. Wright 所说的一句话。 Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasan kekal, tetapi juga untuk memperbaharui dan memulihkan seluruh ciptaan. Melalui salib dan kebangkitannya, Allah sedang mengerjakan restorasi besar atas segala sesuatu yang telah dirusak oleh dosa. 耶稣来不仅要将罪人从永远的死亡中拯救出来，但同时也要使所有所造的人得以更新和恢复。通过十字架和基督的复活，上帝正在因着罪恶而损坏的一切进行重大的工作。 Nah, saudara, saya akan tutup khotbah ini. 弟兄姐妹，我将结束今天的正道。 Saudara, Yesus memang memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. 弟兄姐妹，是的，耶稣就是呼召人们成为他的门徒， Untuk memberitakan Injil. 来传他的福音， Untuk melayani manusia, sesama manusia. 来服侍他人。 Tetapi Yesus Kristus bukan hanya pandai memanggil orang lain. 但是耶稣不仅仅呼召人们， Yesus sudah lebih dahulu menjalaninya. 他在我们之前已经做了。 Saudara, ketika Petrus, Andreas, dan lain-lain dipanggil Yesus menjadi muridnya, 弟兄姐妹，当耶稣呼召彼得、安德烈他们作为他的门徒的时候， mereka meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. 他们舍了他们作为渔夫的工作， Mereka meninggalkan zona nyaman mereka. 他们离开他们的舒适圈， Mereka meninggalkan keluarga mereka untuk Taman- ikut Yesus. 他们舍了他们的家人来跟从耶稣。 Tetapi sebetulnya Yesus telah lebih dahulu melakukan sesuatu yang lebih besar. 但事实上，耶稣已经做了更大的事情。 Yesus sudah lebih dahulu meninggalkan tahtanya di surga. 耶稣已经离开他在天上的宝座， Dia turun ke dunia ini, dia menjadi manusia sama seperti kita. 他降到这世上成为肉身，像我们一样。 Dan Yesus bukan hanya menjadi penjala manusia. 耶稣也不仅成为得人如得鱼一样， Yesus bahkan telah menjadi kurban penebusan untuk manusia berdosa, yaitu kita semua. 他甚至牺牲他自己，成为我们这些罪人的救赎祭。 Maka saudara, kalau saat ini Yesus kembali mengatakan, "Hai jemaat GKY PIK, ikutlah aku." 所以，如果今天耶稣在对我们说，Big 堂会的会友来跟从我吧，做我的门徒。 "Hai jemaat PIK, jadilah muridku." Big 堂会的会众来做我的门徒。 "Hai jemaat PIK, beritakanlah Injil ke tengah dunia ini." Big 堂会的会友传福音吧， Bawalah dunia ini masuk ke dalam kerajaanku. 把这世界带入我的国度里。 Hai jemaat PIK, hadirkanlah kerajaanku di tengah dunia ini. Big 堂会的信徒把我的天国带到这世上来。 Saudara, Yesus yang memanggil kita, Yesus telah lebih dahulu melakukan semuanya bagi kita. 弟兄姐妹，主耶稣呼召我们，他在我们前头已经做了一切。 Yesus bukan sosok yang hanya ngomong besar, 他不只是一个说大话的人而已， tapi dia adalah Tuhan yang terlebih dahulu melewati, menjalani, menghidupi semuanya. 但是他是一位已经做了一切事的上帝。 Maka saudara, di akhir khotbah ini sebelum saya tutup dengan doa,
那么祷告之前， izinkan saya memberikan 2 pertanyaan refleksi untuk saudara bawa pulang dan saudara pikirkan baik-baik. 请允许我给弟兄姐妹2个问题，让弟兄姐妹带回去，好好的反思。 Yang pertama saudara, apakah masih ada hal-hal di dalam hidupmu yang menghalangi atau menghambat dirimu untuk menjadi sepenuhnya murid Kristus? 在弟兄姐妹的生活里，是否还有事情，就是那些让弟兄姐妹无法成为基督门徒的事情？ Dan yang kedua, bagaimana saya bisa menghadirkan kerajaan Allah ke dunia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui profesi atau panggilan hidup saya saat ini. 第二个问题就是我如何通过我的职业把神的天国带到这世上来。 Ingat, menjadi murid Kristus bukan hanya ketika saudara di gereja. 作为耶稣的门徒，不只是当我们来到教会的时候， Menjadi murid Kristus ketika saudara ada di tokomu. 成为耶稣的门徒，就是当弟兄姐妹在店铺里。 Menjadi murid Kristus ketika engkau ada di dapurmu. 作为耶稣的门徒，就是当我们在厨房里； Menjadi murid Kristus ketika engkau ada di kantormu. 作为耶稣的门徒，就是当我们在我们的办公室。 Bawa pulang ini dan pikirkan baik-baik. 把这些带回去，好好的反思。